La talila tali taplum. Tam. Okey. La talila tali taplum. Assalamualaikum. Mak buat apa ramai-ramai ni kat sini? Waalaikumsalam cikgu. Selamat pagi cikgu. Cikgu banyaknya barang. Mari saya tolong cikgu. Okey, terima kasih dah Akmal. Banyak sangat barang saya nak bawa hari ni. Ni cikgu ingat kat bahu saya. Mari sini Okey, cikgu. minta tolong Asri, Zuraidi. Nah, Zu. Raidi pegang. Tolonglah cikgu. Nak ke bilik guru Azman, jom. Jom, kita pergi bilik guru. Kereta dah kunci dah cikgu. Dah, siap. Cikgu, hari ni cikgu balik pukul apa cikgu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Pentaksiran Psikometrik bersama dengan saya Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid semua dah nampak kan guru yang akan kongsikan mengenai Pentaksiran Psikometrik kali ini. Tapi sebelum itu, saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita. Inilah dia Cikgu Suhaili. Apa khabar Cikgu Suhaili? Yap, inilah dia Cikgu Suhaili yang akan bersama dengan kita. Baiklah, dan sekarang ini saya ingin menampilkan guru kita iaitu Cikgu Nur Ashikia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Selamat datang ke Pentaksiran Psikometrik. Terima kasih Akmal. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tulis apa tu? Catat sikit-sikit kan nak bagi penerangan. Baik Cikgu, di dalam Pentaksiran Psikometrik ni kan, saya pasti murid-murid juga tertanya-tanya, kejap, apa kaitan gimmick yang tadi tu yang ada seorang pelajar tu, ya Allah bagusnya dia kan. Membantu Cikgu dengan yang Cikgu nak kongsikan di dalam Pentaksiran Psikometrik ni Cikgu Nur Ashikia. Okey Akmal, kalau kita tengok gimmick tadi, ada 3 orang murid yang volunteer nak bantu guru, tapi seorang saja yang volunteer ataupun yang suka rela untuk bantu guru. Yang lain tu macam terpinga-pinga dulu. Nak tolong ke tak? Okey, maksudnya konstruk menolong murid ini ataupun skor dia adalah tinggi dalam personality yang akan kita kupas nantilah. Itu antara kaitan dia dengan gimmick itulah yang akan kita mengenali pentaksiran psikometrik di bawah tajuk mengenali inventory trait personality pada hari ini. Ataupun lebih mudah kita panggilnya ITP ya. Lah, ringkaskan. Kita ringkaskan ITP. Okey, silakan. Okey, jadi saya cerita sedikit di mana kedudukan inventory trait personality ni ya. Dia di bawah pentaksiran psikometrik, di mana di bawah pentaksiran psikometrik ada 2 bahagian iaitu ujian personality dan ujian aptitude. Jadi ITP dan IMK ini di bawah ujian personality. Ya, di bawah ujian personality. Okey. Kalau kita sebut personality itu Akmal, apa yang Akmal boleh definisikan? Saya tanya Akmal ni. Kalau saya cikgu kalau dalam bahasa Inggerisnya personality ni ataupun karakter lah kan. Bagi seseorang itu bagaimana perwatakannya, adakah ianya beliau ni seorang introvert ke, extrovert ke, seorang yang rajin, mahu pun kurang rajin ke dan sebagainya lah Cikgu Nur Ashikia. Jadi macam ni Akmal, personality ni adalah kepribadian dan juga perwatakan seseorang individu. Okey, jadi kalau kita tengok definisi trait personality ni, teori yang memperkenalkan kita panggil teori trait dan faktor. Teori trait dan faktor ini adalah andaian asas teori ini tentang personality adalah sifat yang stabil dan boleh diramal. Kemudian personality yang setiap manusia memiliki trait personality yang berbeza. Mesti orang macam Akmal lain, Cikgu Syikin lain, orang lain. Semua tu berbeza. Okey, kemudian ia juga adalah untuk mengukur kebolehan semula jadi. Kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi seperti personality ni lah. Maksudnya personality ni adalah semula jadi daripada diri dia ataupun yang diperolehi daripada persekitaran luar ataupun ibu bapa. Okey. Dan juga inventory trait personality ini mendapat deskripsi yang tepat mengenai profil personality. ITP ni sebab dia adalah ujian yang ada skor. Jadi kita boleh melihat deskripsi yang tepat kat situ. Okey. Dan sudah tentu ITP ini meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan perbezaan individu. Jadi kita tengok contohnya dalam satu-satu kelas tu katalah ada 30 orang murid. Okey. Contohlah Okey. Jadi 30 orang murid ni katalah 15 orang murid ni seorang yang
extrovert. Oh. Boleh bayang tak kelas tu macam mana? Macam saya ke cikgu? Jadi boleh bayang tak kelas tu macam mana? Jadi guru perlu menyesuaikan kaedah pembelajaran di dalam kelas mengikut personality murid, majoriti yang dalam kelas itu kita melihat kepada keberkesanan personality ujian ni kepada guru. Okey, jadi itu masih lagi maksud ujian tu ya. Okey, kemudian ITP ni ada apakah sasaran, kepada siapa sasaran dia? Jadi murid tingkatan 1 dan murid tingkatan 4. Tingkatan 1 hingga tingkatan 4 dan 4. Okey, tadi saya ada kata perubahan, faktor perubahan peredaran masa dan persekitaran sosial. Ya, bila kita buat waktu tingkatan 1 ni Akmal, murid tingkatan 1 umur 13 tahun kan. Ini adalah contoh ini adalah bukan contoh, ini adalah inventory trait personality yang dijawab oleh murid tingkatan 1 dan tingkatan 4. Baik. Ya. Kenapa kita perlu bersama-sama murid untuk mentadbir ujian ini adalah kerana mungkin terdapat term-term yang murid tak faham ya. Kalau kita tengok contoh saya suka membaca bahan ilmiah. Ada yang tanya, cikgu, ilmiah tu apa? Dari segi penggunaan bahasanya. Penggunaan boleh bahasa, saya tengok ke cikgu? Okey, itu maksudnya ini dia. Ya. Baik, inilah dia. Ini bukan contoh tapi inilah dia. Itu instrumen. Inilah instrumen. Ya. Nampak tak kalau dekat sini, kalau saya boleh sebutkan cikgu saya selesa melakukan kerja tanpa bantuan orang lain. Respon ya atau tidak, itu nombor 1. Dan banyak lagi lah, mungkin ada juga yang lain seperti saya komited terhadap kerja saya, ya atau tidak, dan sehinggalah 41 kan cikgu Ya, dia ada dia ada 150 soalan objektif dan dijawab secara bertulislah. Sebelum ni PKP kita buat juga Akmal, tapi secara online. Ya, tapi kita tetap bersama-sama dengan murid di dalam Google Meet supaya bila ada kemusykilan item yang diorang tak faham, murid ni boleh tanya kepada cikgu lah. Kemudian pilihan jawapan dia hanyalah yang ya atau ya atau tidak. Ya. Tak ada betul salah. Jadi jangan risau sebab murid ingat ujian. Kena dapat berapa pula yang betul kan cikgu? Betul-betul tidak. Dia hanya ya atau tidak. So tak ada salah. So tak perlu meniru pun pengujian ni. Sebab ini orang kata betul-betul kita tengok anda punya personality kan. Sebab kalau kadang-kadang murid tingkatan 1 yang melaksanakan ni, bila tingkatan 4 dia dah matang sikit, dia dah boleh membezakan ya. Tapi murid tingkatan 1 dia akan banyak bertanyalah. Jadi itulah sedikit ataupun definisi berkenaan dengan inventory trait personality. Ya, contohnya macam ni kalau saya ada baca kan, saya seorang yang tidak yakin. Saya tak yakinlah cikgu. Dan macam-macam lagi yang saya tidak suka dikongkong kan. Macam cikgu cakap tadi, tidak ada betul, tidak ada salah. Inilah yang akan menunjukkan bagaimana personality murid. Betul cikgu? Betul Akmal, sangat betul. Okey, itu saja yang cikgu ingin sampaikan? Ya. Okey, dah habis lah ni. Okey. Belum habis lagi lah. Okey, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran psikometrik. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran psikometrik bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nur Rashikin. Cikgu, sekarang ni baru saya tahu kan kenapa ITP ini dilaksanakan. Kerana ia membantu guru-guru dan juga murid-murid di dalam kelas juga kan. Barulah guru-guru sekarang tahu, oh personality si Safi ni macam ni. Kita ingatkan dia kecoh kan. Rupanya Safi ni pendiam. Contoh, betul tak cikgu? Betul Akmal. Apa lagi cikgu nak kongsikan? Okey Akmal, untuk kali ini kita akan pergi kepada definisi konstruk inventory trait personality. Ya, macam panjang ya. Apa tu pula? Apa dia tu Akmal? Okey. Ya, pertama adalah kita tengok konstruk ITP ni ada 15 konstruk. Okey. Ada 15, nampak banyak kan? Okey, jadi kita kena pergi tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan konstruk ITP yang 15 ni. Jadi kalau Akmal tak pernah buat, jadi tak tahulah. Kan? Okey. Jadi yang pertama itu autonomi. Konstruk autonomi. Konstruk autonomi ni adalah individu yang sukakan kebebasan,
dan dapat mengawal aktiviti harian. Ya, kalau Ya. itu saya tandakan je lah untuk saya ya. Okey, jadi Akmal, bila kita menjawab inventory personality ini, inventory trait personality ini dia mengandungi skor. Ya, okey. dia mengandungi skor, iaitu dia ada skor rendah, skor sederhana dan skor tinggi. Okey. Jadi untuk konstruk ITP yang pertama autonomi ini, jika skor murid itu tinggi, jadi murid ini adalah seorang yang sukakan kebebasan. Ya, dia sukakan aktiviti luar. Dia suka meneroka. Lebih kepada praktikal? Ya, betul. Okey. Jadi kalau skor rendah tu seorang yang macam mana? Seorang yang kebergantungannya tinggi. Dia mengharapkan orang lain. Okey. Dia seolah-olah dia tak boleh buat keputusan sendiri. Okey. Dia mesti ada orang yang akan support dia. Itu kalau dia skor rendah dalam autonomi ni lah. Okey, kita pergi pula yang kedua, ya Akmal, kreatif. Apa yang sebut kreatif mah? Kreatif macam kita lah cikgu kot. Dia berkebolehan mempelbagaikan, ya, kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan idea baru. Okey. Contoh Akmal, contoh kalau dalam kelas kita bagi aktiviti berkumpulan. Baik. Mesti ada seorang murid yang kreatif kat situ. Ya, biasa murid yang kreatif ni dia akan mengeluarkan idea, yang cepat bagi maklumat kepada murid lain. Dan juga orang kata idea kreatif yang luar daripada kotak. Okey, kalau kita tengoklah sekarang Akmal, Okey. Pisang goreng. Okey, pisang goreng. Sekarang ni dah macam-macam pisang goreng, betul tak Akmal? Betul, ada yang cheese, ada yang coklat. Okey. Lagi? Lagi? Ada yang tabur-tabur Milo macam-macam kan. Serbuk-serbuk tu kan. Jadi Akmal kat situ kita nampak, tapi dia mengekalkan yang asli. Masih ada goreng pisang yang asli Akmal. Betul. Jadi tapi sebab kreatif ni dia mencipta dan menghasilkan sesuatu yang baru, jadi dia maka jadilah goreng pisang cheese, goreng pisang tabur Milo, goreng pisang crispy dan sebagainya macam-macam. Itu antara maksud kreatif dalam, cikgu suka sebut nama produk yang tak ada kat sini cikgu. Dia terliur dah kan goreng pisang. Jangan sebutlah nama produk tu cikgu. Jadi konstruk ITP tu lah. Okey. Seterusnya agresif. Agresif ni individu yang terlalu kritikal terhadap orang lain. Dia lantang, maksudnya lantang bersuara, tegas, berani dan tidak dibenarkan dimanipulasi. Okey. Jadi kat sini tahu Akmal, kita kalau kita melihat kepada skor tu, skor sederhana yang bagus untuk murid kat sini adalah seorang yang tegas, dalam masa yang sama dia mempertahankan hak orang lain. Dalam masa yang sama dia mempertahankan pendapat dan dalam masa yang sama menjaga juga hati orang lain. Kalau agresif yang tinggi tadi ni, dia tak peduli dah orang lain ni. Janji dia sendiri yang dia sendiri yang dapat apa yang dia nak. Dia mesti macam tu. Orang yang agresif yang skor yang tinggi ni. Okey, seterusnya kita masuk pula konstruk ITP extrovert Akmal. Okey. Konstruk ITP extrovert, individu yang seorang yang peramah, selesa berada dalam kelompok orang yang ramai. Okey, jadi Akmal? Ya, saya. Macam mana? Akmal seorang yang extrovert? Saya tak tahulah cikgu kalau saya cakap extrovert. Jadi kena buat ujian ITP lah lepas ni? Lepas ni kita buat sama-sama cikgu. Okey. Seterusnya adalah pencapaian. Pencapaian individu yang bersemangat, bermotivasi dalam menyelesaikan tugas. Maksudnya kita tengok, bila kita tengok di sekolah tu Akmal, murid yang ada pencapaian yang tinggi ni, dia kalau diberi tugasan, dia akan berusaha walaupun susah, dia akan berusaha untuk laksanakan. Berbanding kalau murid yang skor rendah dalam pencapaian ni. Maksudnya dia kalau tak dapat buat tu dia macam adalah habislah. Tak nak usaha, tak ada usaha, bergantung kepada orang lain juga. Okey, seterusnya keenam Akmal, kepelbagaian. Kepelbagaian adalah individu yang mudah menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Jadi orang yang tinggi skor kepelbagaiannya ni Akmal, kita letaklah dia di mana,
murid ni ambillah apa pun aliran apa, dia mudah menyesuaikan diri dalam situasi yang diberi itu ya. Okey. Seterusnya Akmal, konstruk ITP intelektual. Maksudnya adalah individu yang minat kepada aktiviti yang mencabar intelektual, aktiviti kognitif dan juga ilmiah. Kalau tengok dalam kelas, murid yang intelektual tinggi ni yang cerdik, yang pandai kan, yang orang kata ulat buku lah. Dia kan dia suka bahan ilmiah, membaca, mengkaji macam tu. Okey, seterusnya Akmal adalah kepemimpinan. Leadership kan orang kata. Okey, leadership. Penting tak dekat sekolah benda ni? Penting cikgu. Lagi-lagi siapa nak jadi pengawas kan, ketua kelas, ketua pengawas. Jadi Akmal, kalau di sekolah untuk kepemimpinan ni kita buat ITP, ujian ITP ni kita buat juga untuk murid yang memohon untuk jadi pengawas. Sebab kat situ kita boleh lihat kepemimpinan dia tinggi. Betul. Kalau kepemimpinan dia rendah ataupun skor dia rendah, so macam mana dia nak mengawasi kawan-kawan yang lain, membantu guru untuk mengawasi kawan-kawan dia yang lain kan? Okey, jadi dan juga contohnya kita dalam aktiviti dalam kelas kan, individu ataupun murid yang kepemimpinan dia ni tinggi, dia boleh conduct sesuatu, macam kalau kita bagi tugasan, dia sendiri yang akan volunteer, dia sendiri yang nak jadi ketua. Dan orang murid yang kepimpinan dia tinggi ni, dia tak suka dipimpin. Tak suka dipimpin lah. Kan dia nak jadi ketua. Okey. Berbanding yang rendah lah, yang skor rendah dia selesa macam ikut je arahan kan, kalau terima saja arahan dia. Okey, seterusnya konstruk ITP yang seterusnya adalah struktur. Struktur adalah konstruk ITP yang ke-9, iaitu individu yang sukakan perkara yang teratur, kemas dan teliti. Maksudnya dan berperaturan. Kalau dia buat perkara yang rutin pun, hari-hari pun tak apa. Ini orang yang berstruktur. Tapi dia seorang yang teliti lah. Contohnya bila masuk, ada murid yang masuk dalam bilik saya, dia akan automatik kemas buku, kemas kasut, susun kasut di luar. Ini dia seorang yang kemas dan teliti lah. Dia akan tengok benda tu, dia sakit mata. Orang struktur ni kan. Orang panggil OCD juga. Lebih kurang. Ada juga benda tu. Okey, seterusnya Akmal, sebab kita kena yang bahagian seterusnya itu resilient. Resilient itu adalah individu yang cekal dan bermotivasi untuk menyelesaikan semua tugas. Maksudnya bila diberi tugas kepada murid ini, dia akan menghabiskan sehingga yang terakhirlah. Okey. Seterusnya untuk konstruk ITP menolong ni Akmal, macam kita tengok Jimmy tadi ya, orang yang menolong ni dia memang lahir daripada hati. Dia volunteer, dia tak perlu ditolong. Siapa nak tolong cikgu, dia sendiri, ataupun tak perlu ditanya, tak perlu tanya dia. Cikgu nak tolong tak angkat beg, cikgu nak tolong tak bawa buku dan sebagainya kan. Dia itu orang yang skor yang tinggi dalam konstruk menolong tadi. Okey. Seterusnya Akmal, kritik diri. Ini yang kita akan bagi perhatian nanti. Kritik diri ni ada dalam skor dalam konstruk ITP ni, di mana individu yang tidak stabil dari aspek emosi dan psikologi. Dia rendah diri, dia pemalu, dia rasa tak berkeyakinan untuk bercakap ya. Okey, dan seterusnya adalah wawasan yang cikgu, sebelum kita pergi ke wawasan, analytical tu sebenarnya apa cikgu? Okey, minta maaf, analytical Akmal adalah individu yang suka membuat pemerhatian dan menganalisis sebelum membuat keputusan. Okey, murid yang analytical dia tinggi ni, dia tak akan terus bersetuju tau Akmal. Dia fikir dulu. Dia fikir, dia mesti ada bukti, ada fakta. Kenapa nak buat benda ni? Kenapa perlu? Apa risikonya? Dia analisis dulu. Okey. Itu yang Akmal berkenaan dengan artikel. Okey, kalau wawasan cikgu? Okey, wawasan individu yang berpandangan jauh lah. Ada visi, ada misi, ada target dia nak buat apa. Maksudnya perancangan dia. Contoh ada murid tingkatan 2, dia kata cikgu nanti tingkatan 4 saya nak ambil aliran sains. Saya nak jadi engineer contohnya. Saya nak jadi maksudnya mereka ini dah tahu dah apa yang mereka nak capai. Murid yang ada skor wawasan yang tinggi ni. Okey, dan yang terakhir Akmal, ketelusan.
Apakah ketelusan. Okey, apa yang dimaksudkan ketelusan? Dalam banyak-banyak konstrak, apabila kita menjawab inventory ni dalam ni, kalau kita tengok yang terakhir tu Akmal, yang baris yang terakhir tu adalah 15. Yang nombor 5 adalah ketelusan. Maksudnya menunjukkan ketelusan dalam memberi maklum balas terhadap item ujian. Maksudnya bila murid menjawab ITP ini tadi, sama ada kita tahu dia jujur atau tidak. Maksudnya kalau dia jawab secara tak baca, dia tanda je ya semua. Tak telus lah tu. Tak telus lah. Jadi skor yang ketelusan ni adalah satu je, dia tak ada tinggi rendah. Maksudnya kalau 50 hingga 99, maksudnya individu ni dia tidak bersungguh ataupun telus semasa menjawab. Okey, itulah dia mengenai ketelusan cikgu. Konstrak ketelusan. Baik. Itulah 15 konstrak ITP yang ada dalam inventory trait personality yang membantu guru-guru, membantu murid untuk mengenal potensi diri dia. Okey, dan saya pernah nampaklah potensi saya yang mana kita kena berhenti rehat dulu cikgu. Itu potensi boleh. Saya nampak tu. Okey, daripada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam pentaksiran psikometrik. Baik, masih lagi menyaksikan pentafsiran psikometrik. Cikgu, banyak yang saya tahu mengenai ITP ni kan. Tapi saya nak tahu juga mengenai pentafsiran ITP ni macam mana, Cikgu Nura Syikit? Okey, tadi kita dah berkenalan dengan 15 konstrak ITP tadi kan, betul. Akmal. Okey, jadi dah tahu apa maksud setiap konstrak tu. Okey, sekarang kita pergi kepada pentafsiran konstrak ITP di mana seperti yang saya maklumkan sebelum tadi, konstrak ITP ni dia ada 3 skor, iaitu skor rendah, sederhana dan tinggi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ambil 2 contoh untuk melihat pentafsiran skor tu dibuat. Dibuat macam mana. Pengiraan dia murid akan buat bersama-sama dengan guru bimbingan dan kaunseling, dan kita akan laksanakan pentafsiran ni dalam kelompok yang kecil. Yang kecil, Akmal. Contohnya dalam kelas, jadi kita boleh pandu murid berkenaan dengan skor yang diperolehi itu. Okey, contoh kita ambil tentang konstrak ITP resilient. Konstrak ITP resilient ni, kalau ikut skor rendah tadi, 1 hingga 30. Betul. 30 maksudnya anda murid ini mempunyai daya tahan yang rendah. Dari segi aspek fizikal, mental, emosi, cepat mengalah, mudah bosan. Jadi murid yang ini yang kita akan bantu. Kalau konstrak resilient yang tinggi, seperti yang saya terangkan sebelum tadi, dia mempunyai daya ketahanan yang tinggi dari segi aspek fizikal, mental dan emosi, dan menyelesaikan semua tugasan dengan baik. Ini bagi konstrak yang tinggi, skor yang tinggilah dalam ITP resilient. Dan yang kedua adalah konstrak ITP tak kritik diri. Kritik diri ni kita akan panggil murid ni bila ada murid yang kritik diri skor yang tinggi. Contohnya 70 hingga 99%. 99% murid yang mendapat skor yang tinggi dalam kritik diri ni, dia memang akan berasa rendah diri, bimbang, sentiasa bimbang. Jadi kita akan panggil dia untuk sesi kaunseling yang murid ni. Jadi kita memang highlight murid yang kita akan panggil tu, kita nak tentukan tak Akmal kan. Mungkinlah masa dia jawab tu ketelusan dia tu tak berapa ada kan, mungkin dia main-main dia nak jawab. Tapi kita kena panggil juga murid ini supaya kita tahu sama ada kritik diri dia ni memang tinggi ataupun sebaliknya. Jadi murid yang ni kita akan kumpulkan dan kita akan panggil. Jadi kalau ikut tafsiran kritik diri yang skor rendah ni, anda seorang yang sangat yakin, so tak ada masalah lah. Murid itu berkeyakinan untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi itu antara skor yang boleh kita ambil ataupun yang kita boleh tunjukkan kepada murid, ataupun panduan juga kepada murid, ibu bapa dan guru.
tentang skor pentafsiran psikometrik ini. Yang amat berguna untuk yang pertama sekali adalah kepada potensi diri murid lah. Bila murid tengok sendiri dia punya personality ni Akmal, so dia tahu apa yang boleh dibaiki. Contoh dia kata, cikgu saya ni suka saya nak jadi pengawas. Tapi bila kita tengok dekat pimpinan dia tu rendah. Jadi kita bantu dia untuk macam mana dia nak meningkatkan keyakinan diri dia. Ya, daya kepimpinan dia daya juga. kepimpinan dia. Macam mana kita nak latih dia bercakap di khalayak ramai. Nak jadi pemimpin ni. Jadi perkara-perkara macam inilah yang banyak membantu kami, guru-guru bimbingan dan kaunseling, untuk mengenal pasti potensi murid tu. Sebenarnya murid ni banyak potensi yang dia tak pasti. Dia tak sure, dia tak pasti apa yang boleh ditunjukkan sebenarnya. Dan juga kepada guru, kita tahu inventory trait personality ni dia personality murid, melihat kepada personality murid. Jadi guru boleh mendapatkan maklumat daripada JBK jika perlu untuk membimbing murid di dalam kelas. Itu yang kita inventory trait personality ni sangat memberi impak yang positif kepada guru dan murid. Khususnya lah di peringkat sekolah dalam sekolah. Dan sebab itulah kenapa tujuan ITP ini dijalankan di sekolah-sekolah. Betul Cikgu Nur Rashikin kan? Dan Cikgu mungkin saya ringkas sampai apa yang Cikgu boleh rumuskan mengenai ITP ini kan. Dan saya pasti ada melihat ada kata-kata azimat yang saya rasa Cikgu patut kongsikan kepada murid-murid di luar sana. Silakan. Introvert untuk kita punya renungan. Introvert ialah perbezaan personality, bukan satu kekurangan. Betul. Manakala extrovert pula bukan semata-mata satu kelebihan, tapi satu perbezaan. Tapi ia melengkapi. Kalau tak ada orang introvert, tak adalah extrovert. So kalau satu dunia tu introvert je macam mana? Awak boleh bayangkan? Tak ada orang extrovert dalam dunia. Jadi kita saling melengkapi tau Akmal. Ada introvert, Cikgu ada extrovert. Okey, jadi Akmal secara keseluruhannya inventory trait personality ini dapat membimbing murid membentuk personality yang seimbang dan kecenderungan yang ada dalam diri murid untuk kecemerlangan mereka pada masa hadapan. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Nur Rashikin dan juga kepada Cikgu Suhaili sebagai jurubahasa isyarat. Dan sekarang ini saya pasti bukan saya seorang saja, malah guru-guru dan juga murid-murid di luar sana juga lebih faham kenapa ITP ataupun inventory trait personality ini dijalankan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nur Rashikin. Sama-sama Akmal. Baik, kita akan jumpa lagi di dalam ini Cikgu pentafsiran psikometrik. Kalau ada salah dan silap kami mohon maaf. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye. Macam Cikgu intro.